Okay, itu yang jalan legal. Yang underground pula, ini kisah benar. Ini pun kisah benar, okay. Woo! Welcome to this Kingdom. Nanti awak rapat sikit Okay, boleh. Tak, nasib baik tak pakai suara koyak. Tak. Hello, 1 2 1 2. Ini pun kisah benar, okay. Ada ramai orang yang dia tak boleh dah masuk negara seserta negara sebab blacklist. Betul. Okay, blacklist dan sebagainya lah. Okay. So ada sindiket yang buat kerja bawa masuk dia orang melalui underground punya jalan. Okay, macam-macam cara lah. Lalu laut, naik gunung, masuk hutan, macam-macam lah kat Europe, dekat Asia semua. Okay, dari nak tahu, ini kisah benar yang saya berbual dengan coach saya daripada India kan. So dia cerita dia ada kenalan kat kampung semua. Dia antara salah seorang yang selamat. Dia datang jalan legal lah. Okay, so dia cerita kisah macam mana dia orang ni, kenapa dia rasa blessed, dia duduk kat sini, dia kerja keras, dan dia kadang-kadang dia tengok orang kita ni, rakyat Malaysia ni, dia tak tahu kenapa. Sebab dia datang daripada hard life tau. Betul. Okay, so bila tengok kita easy, ada banyak peluang, still take things for granted, buat lebih kurang. So, tahu tak, dia ada ramai ahli keluarga, saudara mara, orang kampung dia yang pergi kerja kat Europe apa benda, akhirnya mati kat dalam hutan, pergunungan. Bayangkan kan, diorang travel, naik kapal apa semua, kena masuk sini, tembus Kanada, tembus sini semua, sampai pergunungan, time tu mesti sejuk. Mati keras, kejung. Sebab apa? Sebab nak hidup je untuk kerja. Dia bukan buat benda. Salah dia adalah masuk tanpa izin. Masuk tanpa izin lah, faham. Tapi sampai matlamat dia untuk kerja. Kita sebab, yang kat Malaysia ni sebab negara dia tak boleh nak kerja. Bayangkan jadi tukang cat pun dia punya competition. Okay, sebab tu Arif perasan tak? Pernah tengok tak video dekat negara India? Orang jual teh tarik pun sampai dia boleh baling cawan. Ya. Cawan dia baling, dia boleh buat ocanai, masak nasi lemak apa semua. Bro, dalam 2-3 jam baru cawan tu turun balik. Pernah tengok kenapa dia buat macam tu? Sebab dia tak boleh jadi biasa. Luar biasa. Persaingan tu terlalu dahsyat. Jadi dia kena buat benda-benda yang skill-skill macam tu supaya orang rasa nak attract, nak pergi kedai dia. Engagement dia lagi tinggi ya. Betul. Sama macam kalau Arif pernah pergi Indonesia. Kan, tengok. Saya pernah pergi satu masjid. Sampai tahap dia orang buat berservis apa tau. Kita masjid tu kan ramai orang. Dia bawa plastik hitam, dia jual plastik hitam tu untuk simpan kasut, bawa masuk supaya kasut tak hilang. Bayang, nak tak disebabkan life terlalu hard ni, dia orang kena kreatif. Itu bagusnya bila hidup terlalu keras, manusia tak ada choice. Faham tak? Cuma bila kita dekat sini, walaupun sekarang ni kita rasa hyper kompetitif, tapi bagi saya dia tak terlalu hyper sangat. Still ada banyak. Kalau kita tengok hari ni dekat F&B punya industri, dekat terlalu banyak peluang kerja kosong. Okay, contoh yang kawan saya ni cakap, katakanlah dekat sini rakyat kita, katakanlah bawa jadi rider, boleh generate 7-8 ribu sebulan. Okay? Kalau dekat sana, kalau dia takkan benarkan orang boleh make money direct terus. Mesti ada pihak lain ketiga lalu tengah. Okay, servis, okay apa, dia akan charge sampai orang tu dapat nipis. Itu belum cerita lagi ya berapa ramai manusia daripada negara-negara macam ni terperosok dekat pedalaman Itali, dalam farm yang dah tak boleh balik, yang kerja berpuluh tahun dekat situ, tak boleh balik. Itulah hidup. Betul, hard macam tu. Life is hard. Kita kat sini pun rasa macam tak betul tu. Mungkin yang tengok ni mungkin dia tak tahu that kind of life ada kat luar sana. Cuma sebab tu kita kena bagi exposure. Macam saya alhamdulillah bila membesar dalam keadaan saya banyak travel kan. So sebab tu saya tengok dunia ni kehidupan. Saya cakap, "Uish, aku duduk kat." Saya tengok apa amalan kita ni. Kita Tuhan takdirkan lahir kat bumi yang dirahmati. Betul, Malaysia. betul. Awak tengok dah lah aman damai. Terlalu banyak peluang. Faham? Lepas tu ada yang masuk live saya, "Bang, saya tak semangat. Kau penampang, kau kepala bang. Bang, saya down man." Kau bayangkan orang nak hidup. Rip, yang saya cakap ni, dia masuk duduk dalam lori, celah-celah timun apa semua, diseludup ni. Bukan lelaki je, Rip. Perempuan ada. Wanita, Rip. Orang tua. Bayangkan awak, kalau awak kerja tu, awak terserempak, awak selak tu tengok ada makcik tengah duduk kat celah timun tu, apa awak rasa? Itu yang tewas tu.
Rasa itu baru betul kalau kita nak sedih. Kemanusiaan kita tu sebagai manusia tu. Itu sebenarnya saya tak boleh nak. Kalau kita jumpa brother-brother yang kerja bahagian sepadan ni, dia tahu benda-benda macam like, macam contoh bang, saya ada satu persoalan kat sini kan yang random. Macam kita boleh nampak dekat luar negara, dia orang punya hard life, dia orang nak survive dalam bekerja semua kan. Macam kita situasi kat Malaysia, kita ni dah kira aman lah. Kita ada banyak peluang pekerjaan apa semua. Macam mana pula kita nak like macam budak-budak baru sekarang makan ketiak benda ni. Ni slowkan aircon lah. Makan badan lah. Nek, satu gini, slowkan voice ni boleh tak? Kuat sangat. Makan ketiak. Lepas tu macam saya fikir, kita dah hidup aman apa semua. Pekerjaan kita mungkin mudah lah nak dapat kerja. Macam-macam pelbagai kerja yang ada. Cuma kita je kena cari. Macam mana pula dengan orang-orang yang umur 18, 19 tahun, 20 tahun, 21, even though yang baru lepas yang baru lepas belajar, nak demand pasal gaji bang. Sebab sekarang ni saya tengok kadang-kadang macam saya pun kadang kita nak rekrut orang pun ada macam-macam yang letak 3, 4, 5 ribu. Padahal kita tengok, bila tengok experience, oh baru kerja sini, baru kerja berapa kali kan. Macam mana pula orang macam ni bang, kalau pendapat abang? Okay, bagi saya sebenarnya diorang ni tak ada exposure. Kita tak nak salahkan diorang pun tak boleh. Mungkin diorang apa yang diorang faham dekat universiti ni tak seperti dalam alam realiti. Betul? Kan? Sebab contohlah universiti lecturer apa semua, diorang mesti fit mind diorang ni benda-benda indah je. Sebab that is business, you know. Kalau dia cerita okay, kau keluar nanti kau akan gaji 1,200, mampu budak tu nak ambil belajar. Betul lah. Confirm dia berhenti terus. Betul tak? So dia akan bagilah benda-benda yang indah ni. Cuma kita kena bagi exposure lah kepada dia orang bahawa kat luar sana bukan seperti apa yang kau rasa ataupun yang kau harapkan. Hidup ni kita kena biasakan diri. Ada banyak ketika banyak benda kita nak sekarang kita tak dapat terus. Betul. Kita takkan dapat terus. Kan? Okay, tapi saya ada cadangan. Kalau budak-budak ni rasa dia terlalu handal, value diri dia tu memang start lepas dia fresh grad ni, dia memang sepatutnya gaji 5, 6 ribu, 10 ribu. Boleh. Dengan syarat pergi kerja kat overseas. Faham? Sebab itu yang dia orang buat. Faham? Orang daripada India, Bangladesh. Awak tahu tak? Ya, kadang-kadang yang kerja kedai mama kat kitchen ni, silap dia orang ada MBA tau. Ada master, ada degree, certificate dia. Yes, cuma kat sana dia orang tak boleh. Tak boleh survive. Okay? So kalau kau rasa kau terlalu handal dan nilai diri kau tu tak setimpal dengan gaji kat Malaysia, pergi kerja kat overseas. Duduk sana 10 tahun. Betul. Kerja nyat sampai lunyai. Janganlah kau dah dapat duit, kau pergi tengok tarian tiang. Betul tak? Sini tak ada. Faham. Sebab sana macam senang dapat. Betul. Lalu-lalu sikit ada tiang. Sebab macam saya tak tahu lah. Saya sepanjang saya membesar, saya tak pernah kerja dengan orang, and saya tak pernah apply gaji demand saya macam-macam lah. Tapi bila saya dah ada company semua, like ada orang yang datang kat saya yang baru fresh grade, baru je 6 bulan, setahun dah habis kan, demand sampai 4-5 ribu. Tak tahu, kadang-kadang benda macam ni kita nak salahkan siapa bang sebenarnya? Macam abang cakap tadi, sebab tak ada exposure. Mungkin daripada dia belajar. Okay, lagi satu macam ni Red. Saya rasa mungkin dia orang tak tahu. Okay, untuk kita kerja, okay, dia dua. Pertama, sektor awam. Kedua, sektor swasta. Okay, sektor awam ni maksudnya kerja kerajaan. Semua orang kena faham, bila kita kerja kerajaan ni, gaji kita ni dia ada bajet. Okay, so setiap tahun dekat parlimen dia ada bentangkan bajet. So setiap kementerian jabatan ni dah set dah bajet dia based on capacity staff dia. Okay, contoh Kementerian Kekeluargaan Masyarakat setempat contoh. Ada staff berapa ramai, berapa dia punya overhead expenses dia. Dia orang dah ada bajet untuk setahun punya gaji. Contoh 5 juta, 10 juta. Prap dah letak. Apa-apa jadi pun dia tetap dapat gaji. Okay, ini yang kerja kerajaan. Manakala yang kerja swasta, dia orang kena faham. Okay, pertama, saya rasa ramai orang tak faham. Bila dia kerja swasta, gaji dia tu bukan dibayar oleh bos dia secara personal. Betul. Awak faham tak? Yeah. Ada orang ingat, okay, dia ada bos. Bos dia bayar pakai duit dia sendiri. Sebenarnya bukan. Bos dia bayar gaji melalui bisnes tu. So daripada mana dapat duit tu? Daripada jualan. Lagi banyak jualan, lagi banyak dapat duit. Betul. So bila dapat sales tu, daripada sales tu ada agihan gaji masing-masing. So semua orang kena faham. Betul. Jadi cuba fikir logik. Okay, saya nak jadi jangan ada sentimen apa-apa. Betul. Contoh, katakanlah kerajaan set gaji minimum 2,000. Okay,
So untuk orang yang ada company ni, dia nak buat macam mana? Sebab kita bukan kerajaan bagi duit. Betul. Kita create the cash flow. Create the cash flow. Dalam keadaan ekonomi yang tak okey, inflasi hyper kompetitif, mana kita nak cekau bagi seorang 2,000? Maksudnya apa yang demand dalam kerajaan ni kita tak boleh deliver. Bukan tak nak deliver, tak boleh. Tak boleh. Sebab kita buat bisnes kita tak ada fund. Betul. Faham tak? Jadi itu yang sebab tu bila kita dalam industri bisnes ni, kita tak boleh nak apply apa yang dia nak. Kalau okey, contoh kita ada staff, kita bayar gaji staff katalah sales 100,000. Disebabkan bayar gaji staff ni semua 200,000, negatif 50,000. Baik tutup je company. Kalau tutup budak-budak ni lagi langsung tak ada kerja. Tak ada duit apa semua. Katakan sekarang dapat 1,500. Okay? Better daripada kosong. Kalau kita tutup company, semua orang tak ada kerja. Betul. Faham tak? Sebab kalau fikir macam diorang nak demand lebih-lebih kat certain company tu, kalau company tu, of course company tak akan follow benda apa yang dia demand. Depends on dia punya requirement lah. Tapi dia kena try cari company lain lah. Kena terus. Okay, macam konsep cari Rip kan. Saya rasa ramai orang tak faham cari ni macam mana. Ramai orang bila dia cari, lepas tu dia tak jumpa. Lepas tu dia kata saya tak dapat kerja. Sebab apa tak dapat? Cari ni bila kita kena berhenti. Bila kita jumpa. Yes. Contoh saya Rip, tolong photostat kertas ni. Arif pun pergi cari, tak jumpa, Arif datang kat saya balik. Tak adalah. Tak, cari kena sampai dapat. Selagi mana tak dapat, jangan balik. Betul. Macam itulah konsep dia. Betul. Ramai orang dia tak faham. Cari ni maksudnya apa yang dia boleh buat itu je. Yes. Bukan cari sampai dapat. Sama macam nak berjaya. Nak berjaya ni macam mana? Buat sampai berjaya. Selagi mana tak berjaya, apa nak kena buat? Buat lagi sampai berjaya. Betul. Sampai betul-betul jadi kan. Sebab tak tahu lah benda ni. Sebab saya pun selalu highlight kat adik-adik saya apa semua kan, yang jenis adik perempuan saya yang latest bongsu, dia nak masuk belajar semua. Saya cakap, dia belajar course apa dia? Belum belajar lagi, baru habis SPM, baru dapat result. So saya pesan kat dia, saya cakap kat dia, saya hantar kadang-kadang copy link video abang cakap pasal student masuk belajar semua ni, saya hantar kat dia. Saya cakap kat dia, buat nak belajar tak ada masalah, cumanya kalau boleh dengan ekonomi sekarang jangan bebankan masa akan datang. Janganlah buat hutang yang tinggi apa semua kan. Kita boleh pilih benda ni. Is either kita nak tapi saya dengar sekarang PTPTN pun peruntukan dia tak semua orang dapat. Betul. Yes, tak semua orang dapat lah. So betul semakin keras ni. Betul, semakin sebab tu keras. Universiti pening sekarang ni. Betul. Dia tak sale dia drop. Betul. Sebab cuba abang bayangkan, macam saya tak boleh nak brain lah. Saya bukan nak persalahkan apa-apa sistem ke apa, sebab inilah kita punya ni kan, sistem kan. Macam mana seorang pelajar yang keluar sampai saya tengok kat Twitter dia punya hutang belajar tu 80,000, 100,000. Saya jadi tak boleh brain bang. So bayangkan dia kerja dalam 10 tahun pertama untuk bayar hutang. Saya macam saya tak tahu kenapa. Tapi itulah dia it's a part of the system lah. Okay, macam saya cakap tadi, macam India, Bangladesh apa semua, dia dah kerja yang kena bayar. Kita masih dalam fasa belajar tu kena bayar kan. Cuma yang lagi teruk dia ialah ini yang paling semua orang kena berlapang dada tengok contoh terutamanya bab benda teknologi. Sebab tu saya tak ada masalah sesiapa yang nak pergi masuk universiti, silakan. Cuma kita kena faham setiap orang dia ada kesaktian dia tersendiri. Kau sendiri kena tahu. Simple, kalau budak tu tanya saya, bang bagi saya semangat untuk belajar, kepala banang kau berhenti tu, berambus kau daripada universiti tu, ambil baldi kau semua berambus. Kalau kau nak belajar kau kena ada semangat. Sebenarnya kau tak minat belajar. Kau berhenti, don't waste your fucking time. Betul. Faham tak? Ada tak kawan kau yang pandai belajar? Ada. Dia tak perlu semangat tapi pun. Dia tak semangat, betul. Dia tak perlu semangat sebab dia memang itu jiwa dia. Kan? So betul. Kalau dia belajar sebab mak bapak dia suruh, sebab nak jadi cawan lain, what do you expect? Kalau dia belajar pun CGPA dia 2.1, macam mana nak survive? 2.2. Lepak McD, pakai hoodie macam ni, set kaset. Lepak dengan awet-awet yang tindik hidung. Saya pula kena pakai baju dia. Dia memang random lah. Tak, bukan. Tapi betul lah, saya setuju. Saya setuju. Simple. Dia macam ni, universiti ni untuk siapa? Pertama untuk orang yang dia memang firm, dia nak ada kerjaya profesional. Yes. Dia sesuai untuk masuk universiti. Kedua, orang yang mana awak pernah jumpa tak orang kawan-kawan kita yang dia belajar lebih kurang tapi dia boleh score. Ada. Otak dia memang didesign dengan sistem tu, sistem hafal. Betul. Dan kemudian jawab soalan. Hafal, jawab soalan. Hafal, faham, jawab, macam tu kan. So ada orang dan menggunakan satu kaedah belajar, iaitu baca. Macam kita manusia, setiap orang lain kaedah belajar dia. Betul. Ada orang
dengan dengar baru dia faham. Tengok video baru dia faham. Sentuh baru dia faham. Setiap orang lain. So macam mana kita nak gunakan satu sistem ni untuk mengeluarkan potensi semua manusia? Tak boleh. Jadi semua orang kena tahu engkau jenis yang mana. Jadi kau ada tanggungjawab kat diri kau sendiri. Adakah sistem ni suit untuk aku? Betul. Kalau tak, aku nak berjaya macam mana? Kat mana kekuatan aku? Jadi itu kita faham. Dulu mungkin kita tak ada choice. 30 tahun dulu kita tak ada choice. Tapi Tuhan Maha Pengasih. Hari ini datang zaman moden, terbuka banyak peluang kerjaya baru. Ada banyak maklumat. So manusia boleh explore. Kat mana kau punya kekuatan. Okey, contoh. Sebab apa tau? Sebab tu saya rasa kadang orang tak perasan tau, Arif. Cuba Arif ingat kan. Sebenarnya Arif hari ni ada bisnes macam-macam, benda-benda digital, ada buat duit dekat Pakistan apa semua ni. Cuba Arif fikir, bukankah Arif fokus buat benda yang Arif paling handal? Kita passionate lah. Apa yang Arif paling handal sebenarnya? Kekuatan. Faham? Contoh, katakanlah ada satu orang nama dia Anik. Okay? Janganlah Anik. Contoh. Satu partner. Katakanlah Anik ni, kalau dia main bola, dia punya handal dia 9. Daripada 1 sampai 10, skala dia 9 dia punya handal main bola. Kalau dia main bola keranjang, dia punya handal 3. So Anik patut fokus dekat main bola ke bola keranjang? 9 lah. Dekat bola lah. Faham tak? Jadi semua orang kena tahu, aku kat mana aku punya kekuatan. Fokus dekat situ. So kau double, triple kau punya effort dekat kekuatan kau. Lepas tu kau boleh menawan dunia. Faham. Contoh, itu yang saya buat selama ni. Saya hanya fokus apa saya punya kekuatan saja. Yang mana saya lemah, sama ada saya hire orang ataupun saya tak buat. Faham tak? Faham. So semua orang kena tahu kat mana kekuatan dia. Okay, lagi satu. Kalau kita tengok hari ni, okay, pertama siapa yang kena masuk universiti? Budak-budak yang macam tadi, yang memang dia nak fokus jadi professional. Silakan. Dan kita kena faham hari ni kita kena berlapang dada lah terima hakikat. Sebab ada banyak kos yang ditawarkan kat luar sana yang tak relevan pun. Tak relevan. Ya, betul. Macam tak ada demand dah, tapi dia orang still tawarkan. Sebab apa? Just nak close the fucking sale. Business. Betul. Simple. Business paling senang. Arik bayangkan kita berniaga macam ni. Okay, kita create satu environment yang semua orang terima sebab disokong oleh seluruh dunia. Okay. Lepas tu bila nak belajar ada cost dia. Memang ada cost lah. Sebab nak bayar lecturer, nak bayar bangunan, elektrik, semua ada cost operasi. So ada satu budak nak belajar, tak mampu. Tapi tak apa. Universiti tight dengan satu institusi yang boleh buat pinjaman. So budak ni buat loan, payment disburse dekat sini. Dia universiti close the sales. Tapi budak ni hidup dia belum confirm lagi. Belum confirm kerja lagi. Tapi hutang dah confirm. So kita tak boleh ubah sistem ni. That's how the world works. Cuma kepada mak bapak ataupun budak tu sendiri, dia orang kena ada kepala otak lah, kena fikir. Betul. Decision. Adakah aku nak belajar benda ni? Contoh, lagi satu kalau benda teknologi, bayangkan sesuatu syllabus tu dibuat, okay, kemungkinan 5 tahun lepas, 10 tahun lepas punya syllabus, lepas tu belajar sekarang. Budak tu habis belajar 4 tahun. Lepas 4 tahun, 7 tahun, 8 tahun, dia habis belajar, dia keluar nak kerja, benda dah berubah. Betul. Dia punya line kerja tu dah berubah. Terutama dalam bidang teknologi. Macam mana nak buat? Faham? Faham tak? Jadi tak relevan lah. Jadi kita tak boleh ubah sistem tu. Tak boleh tak terkejar. Universiti pun tak terkejar sebab dia orang tak boleh predict apa berlaku kat future. Tiba-tiba AI. AI. Contoh katakan dia orang tengah buat research, buat syllabus sekarang ni. Budak ni belajar 3-4 tahun. Bila dia keluar je, dunia dah berubah. Tak ada AI pula. Faham tak? Tak ada buat apa. So jadi semua orang kena always be prepared. Betul. Like macam contoh kan, bila kita cakap everything kita cakap ni semua berkaitan dengan duit tau. Maknanya dalam kehidupan kita nak survival, kita nak ada duit. Apa pendapat abang like, macam contoh saya tengok abang punya dedication, like apa saya observe, abang buat video dekat YouTube 900 video post. Itu pun naik dah berapa tahun, makan tahun juga kan sampai orang nak tengok. Abang post kat Instagram, abang post kat Instagram dah beribu-ribu, naik 100,000 tahun ni apa semua. Abang punya perspektif duit ni macam mana sebenarnya dekat hidup abang? Like macam aku buat benda ni sebab semata-mata aku nak duit, ataupun aku buat benda ni sebab passion, duit tu datang kemudian. Ke macam mana mindset abang dalam peringkat umur abang yang sekarang ni? Pertama sekali saya orang yang jujur. Pertama saya memang suka duit. Okay. Ada orang kata saya buat bisnes sebab tolong orang. Duit mesti kena ada. Duit kena ada. Cuma saya nak tahu, saya nak mendalami abang punya perspektif terhadap duit. Pertama, saya memang suka duit. Okay. Dan proses nak dapat duit tu dia ada game dia. Saya punya Steam dekat game tu. Yeah. Okay.
So bila saya create benda baru, saya rasa steam dekat proses tu. Okay, katakanlah saya nak, katakanlah aku nak buat income dalam USD. Okay, ringgit tak stable. Kenapa aku nak ada income dalam ringgit? Betul tak? So aku tak boleh ubah the whole world. Aku bukan Perdana Menteri. Okay, nak tunggu ringgit tak tahu bila. So why not focus on the solution? Why not buat income in USD ataupun rial ke dan sebagainya, betul? Okay, so aku nak buat income dalam USD. So apa next nak buat? So benda-benda yang nak create tu yang saya punya steam. Proses tu. So bila jadi je, reward dia tu. Okay? Sorry. Duit tu reward dia. Macam tu. Cakap dia pergi balik. Jangan. Tak, bukan. Aisab Navin. Okay. Maksudnya apa yang abang sampaikan adalah abang suka kepada proses dia. Saya punya steam naik turun proses. steam susah tu lah. Betul. Okay, lalu tu saya kadang bila saya pernah cakap benda ni dalam video saya, orang cakap saya belagak. Okay, selalunya orang bila dia nak buat benda yang susah ni, dia takut. Okay, macam saya rasa seronok bertemu benda-benda yang takut ni. Uish, abang saya bukan nak cakap apa lah. Benda tu dekat situasi saya sekarang ni bang. Sebab abang betul kita buat website, kita buat subscription kan. Kalau orang lain setengah, kita dah boleh buat duit yang banyak, amount yang banyak bulan-bulan, diorang akan selesa kat situ. And then kita orang pada lately, kita orang ada masalah yang mana kita orang kena berubah daripada sistem lama kepada sistem baru. And kita orang terpaksa remove everything daripada A to Z duit. Kalau ikutkan, kalau kita tak remove pun, kita stick dengan yang lama, duit kita masuk bulan-bulan mesti banyak. Betul. Tapi disebabkan dia punya steam tu, saya rasa macam alah tak apa, kita boleh macam saya punya mentality, saya fikir macam jangan sayang duit pula. Saya of course nak duit, tapi dalam masa sama kalau kita nak rasa duit yang banyak, kita jangan sayang duit yang tu. Betul. Macam mana duit macam ni, Rip. Di konsep dia duit ni macam ni. Kita always kena rasa duit tu sentiasa akan semakin kecil. Faham. Kan? Berapa banyak Arik dapat, Arik always kena rasa duit tu akan semakin kecil dan duit boleh habis. Dia supaya kita ni always keep on doing something. Kadang-kadang kita ditanamkan diprogram dalam masyarakat kita looking for apa tahu, settle down. Betul tak? Faham. So ramai orang dia punya matlamat dia ialah untuk capai satu benda supaya nanti dia relax. Dia sekarang ni dia malas. Cita-cita dia untuk jadi orang malas lagi. Dia tak tahu kalau banyak duit ada banyak kerja nak kena buat. Betul. Nak uruskan duit tu bukan duduk je. Betul. Ada banyak benda nak kena manage. Faham? So betul lah apa Arik buat tu. Pertama, jangan simpan duit dalam hati. Betul. Okay, yang penting sekali. Okay, sebab tu saya punya mindset macam ni, Rik. Apa pun kaedah cipta aliran tunai, sekarang ni kita kena faham. Alat ekonomi hari ni duit kertas. Kemudian muncul Bitcoin dan sebagainya lah. Okay. So macam saya cakap, ramai orang dia fokus on alat tu. Okay, iaitu Bitcoin, duit kertas, apa semua ni. Saya punya mindset macam ni. Kalau aku fokus on the skill, if anything happen in the future, kalau nanti tiba-tiba kita punya perantara ekonomi guna daun pisang, dengan kita ada skill. Agak-agak kita boleh jadi jutawan daun pisang tak? Kita boleh survive lah. Yes. Kita boleh survive. So skill tu adalah sebenarnya nilai yang paling berharga. Sebab contoh, semua kena tahu, duit yang diorang simpan dalam akaun ini, katakanlah sistem banking crash esok, semua tak ada duit. Kau pergi bank, kau nak withdraw, tak boleh. Ataupun duit kau tak ada value. Apa jadi dengan kau? Kau tak ada skill. Pisang. Faham tak? Pisang. Tapi untuk orang macam kita, kita tak ada hal. Kita boleh buat 1001 cara. Betul. Faham tak? Sebab tu kita kena fokus on the skill. Macam mana skill untuk mendapatkan sesuatu. Skill convincing, reach more people. So apa value yang kita ada? Hidup ni dia exchange of value. Betul? Betul, value. So katakanlah awak ada value ni. Disebabkan awak boleh solve masalah ni dekat orang lain, awak bagi nilai tu, awak dapat duit. That's how the world works. Macam contoh, macam saya nak tahu, saya tak tahu Tuan Aziz dah pernah cerita ke tak kan. First business yang Tuan Aziz buat, like after keluar dari kerja kerajaan semua, bla bla semua tu, yang makan gaji, dalam masa sebulan Tuan Aziz boleh buat apa yang awal-awal, mula-mula awal, paling kecil, yang paling besar ke? Maksud saya macam contoh katakan bulan ni abang Tuan Aziz dah start buat business. Ujung bulan Tuan Aziz baru earn RM500, RM600. Ada proses berapa paling yang awal-awal. Tuan-tuan Nazri ingat tak? Sikit-sikit. Saya tak ingat exactly berapa. Okay, saya punya start business tu mindset saya lain. Saya grow ni by phase. Hari ni ramai orang dia nak jadi usahawan sebab dia nak jadi businessman. Betul. Saya dulu, zaman saya, tak ada orang pun cita-cita nak jadi usahawan. Betul. Faham tak? Semua orang standard dia kerja
Kerja kerajaan, kerja swasta. Dulu tak ada exposure macam ni. Yeah. Kenapa saya jual barang tepi jalan? Sebab tambah income itu je. Saya tak ada pun terfikir nak buka 30 kedai, buat podcast satu hari akan ni apa benda, tak ada pun. Saya just nak tambah income sahaja. Okay, along the way tu saya mula faham banyak benda. So baru dia growing. Saya mula faham banyak benda. So itu beza dia. Jadi ketika saya start dulu, bila saya boleh buat satu hari 30, sebenarnya saya jual untuk esok ada duit nak makan je. Faham tak? So bila saya kerja kerajaan, so bila kita baru start gaji sikit, saya adik-beradik ramai. Lepas tu kita pula ada buat benda-benda silap kat sini apa semua, financial apa semua. Sampai tahap hari ni gaji semalam dah habis. Ya. Macam mana tu? Tak boleh Pening nak, tu. pening. Hari ni gaji semalam dah habis. Pening macam tu mah. Sebab saya ada okay, juga awak tanya. bayangkan macam mana kalau orang tu dalam keadaan ekonomi hari ni, the only skill yang dia tahu adalah tunggu gaji. Sebab bila tuan cakap macam ni, saya teringat baru-baru ni saya borak dengan seorang kawan saya ni. Kawan saya ni engineer. Engineer, dia kerja makan gaji lah. And then dia dah kahwin apa semua. And dia baru beli rumah. So dia baru beli rumah. OPR kan tengah lain macam sekarang ni. Dengan harga nak kena bayar balik loan apa semua bla bla. Dengan gaji dia macam tu. So dia baru terasa bahang dia. Dapat hari ni gaji, esok lusa beli tu beli ni macam tu, habis. Dia memang, lepas tu bila saya tanya dia, kau tak ada ke nak selit-selit benda yang kau boleh buat duit tepi apa semua kan? Aku tak tahu apa-apa dah, aku cuma tahu benda ni je. Apa yang aku kerja ni je aku belajar daripada dulu. So saya jadi macam stuck lah. Kita pun nak bagi lebih-lebih punya ni pun tak tahu juga, sebab kita pun mesti progress kan. Tapi kalau macam tuan lah dekat tempat saya, kita tengah borak, apa yang tuan boleh cakap dekat orang macam ni? Cakap kat dia,